Okay, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. InsyaAllah hari ini kita akan belajar tajuk Ulum Syariah tahun 2 bidang akidah pada malaikat yang setia. Okey. Okey, pada akhir tajuk malaikat yang setia ini kita akan dapat menyatakan pertama sekali pengertian malaikat. Siapakah malaikat itu? Yang kedua, membaca dalil nakli kewajipan beriman kepada malaikat. Kenapa kita sebagai orang Islam wajib beriman dengan malaikat? Nama-nama malaikat, tugas-tugas malaikat dan bagaimana cara kita membuktikan keimanan terhadap malaikat. Okey, tajuk ini terdapat dalam buku teks muka surat 67. Okey, mari kita baca sama-sama buku teks dulu. Nombor 1, tugas diberi sebagai ketua. Sampaikan wahyu kepada Nabi. Boleh berubah pelbagai rupa. Cuba teka siapakah ini? Okay. Kawan-kawan dia jawab, Jibril. Okay. Bagaimanakah para malaikat menjalankan tugas mereka? Okay. Info di sini, malaikat Jibril juga disebut Jibril. Okey, apa yang kita dapat di sini? Nilainya bersifat jujur, lambang peribadi mulia. Okey, so kita tengok surat 68 dalam buku teks. Okey, siapakah malaikat tadi? Okey, malaikat ialah makhluk yang diciptakan daripada cahaya. Okey, malaikat adalah makhluk yang diciptakan daripada cahaya. Dia tidak bercinta, dia mempunyai tugas yang pelbagai. Sentiasa taat dan apa dalil naklinya? Bukti yang menunjukkan kita wajib beriman pada malaikat ni. Dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 285. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Maksudnya, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan para rasulnya. Okey, ni dalam surah Al-Baqarah ayat 285. Itulah dalil nakli, dalil bukti yang menunjukkan kita ni sebagai orang Islam wajib beriman dengan malaikat. Okey, info. Bilangan malaikat terlalu banyak. Tetapi malaikat yang wajib diketahui hanya ada 10 sahaja. Ada 10 sahaja malaikat yang wajib kita ketahui. Okey. Muka surat 69 pula dalam buku teks. Okey, ini nama-nama malaikat yang wajib diketahui yang 10 tadi tu. Okey, pertama sekali, Jibril. Jibril tugas dia menyampaikan wahyu. Mikail menurunkan hujan dan rezeki. Israfil meniup sangkakala. Israel ya, bukan Israel. Mencabut nyawa. Raqib mencatat amalan baik. Atid mencatat amalan buruk. Ridwan menjaga syurga. Malik menjaga neraka. Munkar dan Nakir menyoal orang mati di dalam kubur, di alam kubur. Okey, apabila seseorang manusia itu meninggal, maka Jibril lah yang akan menyoalnya. Okey, so sekarang kita tengok bagaimana cara dan tindakan dalam muka surat 70 pula menyatakan, dalam buku teks muka surat 70 menyatakan bagaimana cara tindakan kita nak buktikan keimanan kita terhadap malaikat. Cara kita nak tunjuk yang kita ni beriman pada malaikat. Okey, contoh malaikat Jibril. Kita haruslah sentiasa membaca
Al-Quran. Okey, kalau seandainya kita belum pandai membaca Al-Quran, kita boleh baca Iqra. Okey, malaikat Israel. Malaikat Israel pula kita menziarahi orang sakit. Contoh, kita menziarahi keluarga kita sakit atau sahabat-sahabat kita yang sakit. Tetapi di musim berbeza pula dengan di musim pandemi ini. Kita tidak digalakkan untuk menziarahi orang sakit kerana boleh menambahkan lagi penyakit orang tersebut. Jadi kita, macam mana cara kita nak buat? Kita haruslah mendoakan kesembuhan untuk orang yang sakit tersebut. Okey, seterusnya malaikat Israfil. Malaikat Israfil. Malaikat Israfil ni caranya kita bersikap sederhana dalam kehidupan kita. Tidak berlebih-lebihan, ya. Okey, yang keempat, Mikail. Malaikat Mikail. Macam mana caranya? Kita sentiasa bersyukur. Lebih-lebih lagi dalam keadaan sekarang. Dan bersedekah dan membantu orang lain. Okey. Sentiasalah kita bersyukur jika kita mempunyai sesuatu kelebihan. Okey. Yang seterusnya, Munkar dan Nakir, menziarahi kubur. Okey, jika kita ada peluang untuk menziarahi kubur, di situ kita boleh ambil pengajaran bahawa di alam kubur ada malaikat Munkar dan Nakir yang menyoal setiap perbuatan kita semasa kita hidup. Okey, seterusnya malaikat Raqib. Malaikat Raqib ni dia perbuatan kita nak buktikan yang kita percaya ada malaikat Raqib di sisi kita, bahawa kita sentiasa melakukan amalan kebaikan. Bila kita nak buat jahat, kita sedar, ada malaikat Raqib yang jaga. Jadi kita terhindar daripada membuat kejahatan. Okey, malaikat Atid pula, macam saya cakap tadi lah, menjauhi dosa dan maksiat. Jadi bila kita tahu ada malaikat yang menjaga kita di kiri kanan kita, maka kita akan terhindar daripada perbuatan yang dimurkai Allah. Okey, manakala malaikat Malik dan Ridwan, malaikat Ridwan dan Malik ni adalah kita berusaha. Untuk malaikat Malik, Ridwan, kita berusaha untuk menjadi ahli syurga dengan melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan. Manakala malaikat Malik pula, kita nak tunjuk yang kita percaya yang ada malaikat Malik ni, kita menghindari perbuatan yang ahli neraka. Maknanya kita menjauhi perbuatan-perbuatan yang Allah murkai. Okey, rumusannya, beriman kepada malaikat dan mengenali nama dan tugas malaikat adalah wajib bagi umat Islam. Khususnya umat Islam wajib bahawa ada malaikat. Okey, seterusnya kita tengok satu-satu. Pengertian malaikat. Okay, kita baca sama-sama. Tadi dalam tulisan Jawi, sekarang tulisan Rumi. Malaikat ialah makhluk yang diciptakan Allah daripada cahaya. Ingat, malaikat adalah makhluk yang diciptakan Allah daripada cahaya. Okey, apa dalilnya? Dekat mana dalil dia? Surah Al-Baqarah ayat 285. Okey, kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Okey, dalam surah apa? Surah Al-Baqarah ayat 285. Maksudnya, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya serta para rasulnya. Okey, itu dia dalil. Bukti bahawa menunjukkan umat Islam wajib beriman kepada malaikat. Okey, apa bilangan dan tugas malaikat? Ada berapakah bilangan malaikat? Bilangan malaikat yang wajib kita ketahui ada 10 sahaja. Okey. Bilangan yang wajib manusia ketahui hanya 10 sahaja. Tapi hakikatnya malaikat tu terlalulah
Banyak, tak terkira ya. Okey, hanya Allah sahaja yang mengetahui. Okey, nama-nama malaikat. Jom kita tengok. Yang pertama, malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Rakib. Okey, kita ulang sekali lagi. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Rakib. Okey. Terusnya. Atiq, Ridwan, Malik, Munkar dan Nakir. Okey, ada berapa? 10. Malaikat Atiq, Ridwan, Malik, Munkar dan Nakir. Okey, ada 10 semua malaikat. Okey, kita tengok satu. Nama dan tugas malaikat. Okey, malaikat Jibril. Apa tugas dia? Malaikat Jibril ni menyampaikan wahyu kepada siapa? Kepada Nabi-Nabi. Nabi ada dalam kitab sekarang? Tak ada dah. Okey, pada apabila Allah hendak menurunkan Al-Quran, maka malaikat Jibril lah yang bawa turun Al-Quran tu pada Rasulullah. Okey, dialah yang bagi ayat Al-Quran sedikit demi sedikit kepada Rasulullah. Yang bawa turun daripada langit, turun ke Baitul Izzah pun malaikat Jibril juga. Okey. Okey, seterusnya nombor 2, malaikat Mikail. Mikail apa tugas dia? Menurunkan hujan dan menyampaikan rezeki pada makhluk-makhluk Allah. Okay, yang menurunkan hujan, yang diperintahkan untuk menurunkan hujan adalah malaikat Mikail. Allah memerintahkan malaikat Mikail lah untuk menurunkan hujan dan juga untuk memberi rezeki pada setiap makhluk. Sebab itulah walaupun haiwan tu duduk dalam batu sekalipun, tetap ada rezeki yang diberikan oleh Allah SWT. Oleh itu janganlah kita merasa ragu dengan rezeki kita. InsyaAllah rezeki kita ada oleh yang akan diberikan oleh Allah. Okey, seterusnya. Nombor 3, malaikat Israfil. Apa tugas malaikat Israfil ni? Dia meniup sangkakala. Okey, apabila berakhirnya bumi ini, berakhirnya dunia ini, akan berlaku kiamat, maka sebelum hancur semua sekali bumi ni, yang akan meniup sangkakala. Sangkakala ni ada sejenis trompet. Okey, bila ditiup sangkakala tu, maka semua makhluk akan mati. Tak ada lagi manusia yang nanti. Dan alam ni pun akan hancur lebur. Dan setelah beberapa lama, Allah hidupkan balik malaikat Israfil ni. Malaikat Israfil ni akan kembali meniup sangkakala, maka pada ketika itu semua manusia akan hidup dan pada ketika itulah manusia akan dihisap di padang mahsyar. Di satu padang yang sangat luas akan dihisap setiap perbuatan dan amalan manusia tersebut. Tak kiralah manusia itu orang Islam ke, orang kafir ke, dan tak kiralah ia adalah bangsa jin ke, tetap Allah akan balas pada masa tu. Okey, yang keempat, malaikat Izrail. Okey, malaikat Izrail. Malaikat Israel ni tugas dia mencabut nyawa. Okey, apabila sesuatu makhluk tu mati, maka yang bertanggungjawab untuk mencabut nyawanya adalah malaikat Izrail. Manusia mati, malaikat Izrail cabut nyawa. Binatang mati pun malaikat Izrail yang cabut nyawanya. Okey, seterusnya nombor 5, malaikat Rakib. Malaikat Rakib ni
tugas dia catat semua amalan kebaikan manusia. Hatta walaupun dalam hati manusia sekalipun, dia akan catat. Jadi secara kita sedar ke tak sedar ke, setiap perbuatan kita, setiap langkah kita semua dicatat oleh malaikat raqib. Okey, malaikat atid. Okey, kalau malaikat raqib dia catat amalan kebaikan, manakala malaikat atid ni pula dia catat amalan keburukan. Tetapi kalau malaikat raqib dia catat amalan kebaikan, walaupun dalam hati baru je tergerak, saya nak solat sunat tarawih lah. Baru je, cuma cakap je, tapi awak tak buat lagi. Okey, maka malaikat raqib dah catat satu ganjaran pahala untuk kamu. Tetapi, kalau kamu tergerak, saya nak tipu mak saya dah, saya kata dah buat kerja sekolah. Hakikatnya saya tak buat lagi. Okey, adakah malaikat akan catat amalan kita baru kita tergerak? Tak, malaikat tak catat baru kita tergerak. Tetapi kalau seandainya kita dah buat, baru malaikat tu catat. Okey, seterusnya malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan ni adalah malaikat yang menjaga syurga. Okey. Malaikat Ridwan ni dia ada menjaga syurga. Jadi bila kita sentiasa berbuat baik, sentiasa menjaga segala segala perintah-perintah Allah, kita menjaga hati ibu bapa kita, insya-Allah maka ganjaran kita akan dapat adalah syurga. Seterusnya adalah malaikat Malik. Malaikat Malik ni apa pula tugas dia? Menjaga neraka. Di sinilah perbuatan manusia yang jahat, baik orang Islam maupun bukan orang Islam, apabila didapati membuat kejahatan, maka tempatnya adalah di neraka. Jadi malaikat Malik lah yang jaga neraka tu, bertugas menjaga neraka. Okey, yang seterusnya 9, malaikat mungkar. Malaikat mungkar ni dia akan menyoal di alam kubur. Mesti kamu pernah dengar ma rabbuka. Tu tugas malaikat mungkar lah. Apabila seseorang manusia tu meninggal dan dikebumikan, tak lama lepas tu datanglah malaikat mungkar menyoal manusia. Soal yang pertama sekali dia akan tanyalah, siapakah Tuhan kamu? Kalau seandainya kamu tak dapat jawab, maka dia akan menghukum kamulah. Okey, malaikat mungkar dan nakir. Dia macam kembar lah juga, dia datang berdua di dalam kubur tu. Sebab tu apabila seseorang manusia tu meninggal, tak lama selepas 7 langkah selepas orang yang menghantar jenazah tu pergi daripada kubur, datanglah 2 malaikat. Itu malaikat mungkar dan nakir. Dia akan menyoal. Kalau seandainya kamu dapat menjawab dengan baik, maka kubur kamu akan seolah-olah seperti taman-taman syurga. Tapi kalau seandainya kamu tak dapat menjawab dengan baik, tidak neraka. Okey, seterusnya tindakan yang seharusnya kita lakukan untuk membuktikan kita percaya bahawa malaikat tu ada. Apa tindakan kita? Pertama sekali, keimanan terhadap malaikat Jibril. Apa dia caranya? Kita akan sentiasa membaca Al-Quran. Okey, sentiasa membaca Al-Quran. Okey, seterusnya, macam mana cara kita nak buktikan keimanan kita terhadap malaikat Mikail pula? Kita haruslah sentiasa bersyukur, bersedekah dan lain. Okey, sentiasa bersyukur, bersedekah dan bantu orang lain. Tambah-tambah lagi dalam keadaan masa pandemik ni. Jadi bersyukurlah, tak kiralah kamu setakat makan nasi lauk telur pun dah alhamdulillah. Masyarakat dekat luar negara sana, terutama dekat Palestin, dekat tempat-tempat lain, adakah makanan mewah kita? Belum tentu lagi, ya. Jadi bersyukurlah.
belajar secara online ni pun alhamdulillah. Okey. Okey, seterusnya Malaikat Israfil. Malaikat Israfil pula adalah bersikap sederhana dalam kehidupan. Okey. Malaikat Israfil apa tugas dia? Meniup sangkakala. Jadi, bila kita percaya bahawa dunia ni akan kiamat, maka kita harus sentiasa bersederhana sahaja dalam kehidupan kita. Tak perlu berlebih-lebihan. Okey, seterusnya keimanan kita terhadap Malaikat Israel. Malaikat Israel ni apa tugas dia? Mencabut nyawa. Jadi, kita harus tapi di musim-musim pandemik ni tak bolehlah menziarahi orang sakit ya. Jadi kita sahaja kesembuhan terhadap dia. Okey, seterusnya Malaikat Raqib. Apa kita harus buat? Sentiasa melakukan amalan kebaikan. Okey, seterusnya Malaikat Atid pula. Tindakan kita menunjukkan kita ni beriman pada Malaikat Atid. Apa kita perlu buat? Menjauhi dosa dan maksiat. Tinggalkan segala perbuatan dosa dan maksiat. Dan paling utama sekali yang perlu kamu adalah perbuatan mengingkari perintah dan ibu bapa kamu. Itu yang paling utama. Okey, seterusnya tindakan terhadap Malaikat Munkar dan Nakir, menziarahi kubur. Okey, untuk Malaikat Ridwan pula, kita berusaha untuk menjadi ahli syurga. Berusaha untuk menjadi ahli syurga. Manakala keimanan kita, tindakan kita menunjukkan keimanan pada Malaikat Malik pula, kita menghindari perbuatan ahli neraka. Okey, kita hindarkan diri kita daripada perbuatan ahli neraka dan untuk menunjukkan kepada ahli syurga. Okey, jom kita dengar lagu ni. Okey. Kita kemas dululah. Baru senang nak cari. Lah, nak kena kemas ke? Yelah, nanti boleh dapat pahala. Betul tu. Nanti malaikat akan catat semua amalan baik kita. Ha? Malaikat? Malaikat ciptaan Allah. Ia bersifat cahaya. Makhluk yang taat pada Allah selalu ada dengan kita, hamba Allah yang mulia. Lagi banyak amalan baik kita buat, Lagi banyak malaikat akan catat. betul tu. Rabbi yasir wala tu'asir, Rabbi tamin bil khair. Amin. Raqib Atid sentiasa bersama, catat semua amalan kita. Raqib Atid di kanan dan kiri, setia catat setiap hari. Farid? Ha? Uish, cantiknya. Tengok ni. Farid jadi burung. Kasih. Masya Allah, tahu tak? Kepak malaikat lagi cantik. Lagi cantik. Iya, malaikat dicipta dari cahaya. Huh? Bayangkan, setiap bulu pelepah pada kepak malaikat ada warna yang berbeza-beza. Tapi, bila bergabung, puff, jadi cahaya putih yang bersinar. Hah? Tak jadi putih. Okey, itu kisah tentang malaikat. Malaikat tu dijadikan daripada cahaya. Okey, so kita dengar lagu ni pula.
Okey, itulah lagu 10 Malaikat Berharap. Dengan lagu tu ya dapat menghafal nama-nama malaikat. Okey, terima kasih atas perhatian yang diberikan. Selepas ni bolehlah jawab soalan yang terdapat dalam Google Form tu. Selamat menjawab dan mudah-mudahan semua anak-anak dapat menghafal nama-nama malaikat